Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Bukhari. Al-Imam Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari bersama terjemahan dan ulasan Maulana Muhammad Asri Yusuf. Jilid 1 kitab Wahyu hingga kitab Iman. Jadi kita masih bincang hadis yang ketiga pada Sahih Bukhari ni. Cuma perbincangan kita tentang Iqra. Ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra tu Nabi disuruh baca, cuma Nabi jawab saya tidak pandai baca dah. Nah. Dan saya tak pandai baca tu bahas panjang lah. Kita bahasnya pendapat yang dikira kuat oleh Maulana Asri ni ialah kata Nabi ni memanglah asal tak boleh baca, tapi apabila nekat suruh baca tu Iqra bismi rabbika tu tiba-tiba Nabi boleh baca dah. Itu sebagai mukjizat, banyaklah hujah-hujah yang telah diberikan. Cuma ni ada lagi beberapa perkara sikit lagi untuk habiskan tentang perkara inilah. Okey, seterusnya punca perkataan ummi, ummiyun, ummiyin dipakai dengan erti buta huruf. Sebab apa panggil banyak orang Arab juga pakai ummi ni, ummiyun dengan makna erti buta huruf ya. Puncanya ialah kerana ada tersebut dalam sebuah hadis. Ada satu hadis. Tafsiran perkataan ummi itu. Hadis itu sebut tafsir perkataan ummi lah. Karenanya ia berarti orang tidak tahu menulis dan mengira. Maka di mana saja ditemui perkataan itu, teruslah dipakai tafsiran tersebut sahaja. Pada waktu lah. Padahal banyak lagi perkara yang perlu dibahas berkenaan dengan hadis itu. Hadis itu sendiri pun banyak lagi perbahasannya. Mana hadisnya? Kuat sama. Nah, inilah hadis yang disebut-sebutkan itu. Idrawat Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakaza wa hakaza, ya'ni marratan tis'atin wa ishrina marratan wa salasin wa marratan salasin. Maksudnya sesungguhnya kita adalah umatnya ummi lah. Kita tidak pandai menulis dan mengira. Bukan Nabi sahaja ni. Kita pandai menulis dan mengira. Wala nahsubu asyahra. Wala naktubu wala nahsubu asyahra. Kita tak pandai menulis dan mengira bulan itu begini dan begini. Begini dah. La naktubu wa la nahsubu dah. Asyhahru hakaza wa hakaza. Bulan itu begini-begini. Maksud beliau SAW ialah kadang-kadang bulan itu 29 hari, kadang-kadang pula 30 hari. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Baihaqi dan lain-lain. Hadis tu kuatlah Bukhari, Muslim. Inilah antara hadis yang utama yang dianggap sebagai penentu makna ummi di semua tempat yang lain. Sama ada dalam Quran atau hadis. Ia seolah-olahnya telah dianggap sebagai hakim dan pemutus terhadap Al-Quran. Mana-mana Al-Quran yang mengandungi perkataan ini teruslah ditakwil sahaja supaya sesuai dengan hadis tersebut. Quran ni kena takwil. Kita dah kaedah sebelum ni lah. Kaedah ni kita takwil hadis banyak ajar sesat ni kerana dia takwil Al-Quran hadis supaya sesuai dengan kata-kata ulama. Hak tu hak timbul dak gigi dah. Kalau ulama gigi, tangan gigikan gigi. Tu sebab dia. Jadi dia jadi dia apa kata? Sebab dia takwil Al-Quran hadis takwil supaya sesuai dengan kata-kata ulama dia. Lah mana pun kau kehin juga supaya sesuai dengan kata-kata ulama dia. Begini juga dah. Dia kaedahnya kita kena takwil kata-kata ulama. Bahkan kata-kata ulama hebat, contoh kitab Hikam Inna Ata'illah As-Sakandari ni. Setengah orang kata hebat benar lah kitab Hikam ni dah. Tapi kalau takwil Al-Quran hadis biar sesuai dengan kata-kata Hikam ni, dia boleh jadi takwil dah. Kalau kita tengok hadis syarah bagi Hikam ni macam-macam dah. Ada setengah tu kita rasa hanyut ni no. Kau jauh. Tapi ada setengah tu dia agak dah. Dia takwil kata-kata Hikam ni supaya dekat nak Quran hadis terhad sikit, tak jauh terbabah jauh sangat dah. Jadi begitu juga ni kaedah sini. Ummi ni ambil hadis ni kuat juga Bukhari Muslim. Tapi ambil hadis ni ummi dengan makna la nahsabu la naktubu wa la nahsabu. Tak pandai kami, tak pandai nulis, tak pandai ngira ni dah. Yang ambil takrif ni boboh dalam Al-Quran dia. Habis dah. Penentu. Tu jadi masalahnya jadi seolah rigid lah takrif kepada
ummi dah. Sedangkan ummi ni dari segi bahasa pun banyak makna kita bincang sebelum ni. Okey, inilah antara hadis utama yang dianggap sebagai penentu makna ummi di semua tempat yang lain, sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Ia seolah-olahnya telah dianggap sebagai hakim dan pemutus terhadap Al-Quran. Mana-mana Al-Quran yang mengandungi perkataan ini ummi tak dia dah. Teruslah ditakwil saja supaya sesuai dengannya, tanpa mengambil kira lagi sama ada ia sesuai ataupun tidak dengan konteks ayat. Tak cara dah, sesuai dengan konteks ayat. Betul kalau logik ni. Tak tengok siap dan sibak ni kan. Hak halu dan hak kedua ni. Sesuai ke tak masuk ayat tu. Ummi tu tidak pandai menulis ni. Puji-puji Nabi tengah-tengah ayat tu cakap butuh huruf jadi wallahu musta'an lah. Kita minta tolong Allah SWT lah. Tempat kita mengadu lah. Padahal hadis ini juga bukanlah merupakan dalil yang putus tentang Rasulullah SAW itu tidak tahu membaca menulis. Bukan Nabi naktubu dah, wala naktubu wala nahsabu dah. Kami tak pandai nulis, kami tak pandai ngira dah, hisab. Jika teliti dengan cermat, hadis seperti ini sama sekali tidak patut jadikan asas untuk menghukum bahawa Nabi SAW itu seorang buta huruf. Dan bangsa Arab juga satu bangsa yang buta huruf. Semuanya dah. Kalau tidak di sepanjang sejarah pun sekurang-kurangnya semua mereka pernah di satu ketika dahulu buta huruf. Ya, zaman dulu memang lah dah. Orang Melayu tak kerti baca juga zaman dahulu kan. Atau lebih dahsyat lagi kalau disimpulkan daripadanya umat Islam itu semua sekali buta huruf. Dengan alasan Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kita adalah umat ummi. Nabi tak sebut anak ummi dah. Nabi sebutnya umat ummi dah, ummati ummi dah. Mana dia kata? Ummatun ummiyatun. Ummatun ummiyatun. Na'tun sifat dia. Jadi kami umatnya ummi. Jadi umat ummi ni bukan cerita Nabi dah. Tak pandai baca ni. Nak ayat seluruh orang Islam tak pandai baca. Umat Nabi dah. Tak kena tu dah. Kita tidak pandai menulis dan mengira. Siapa kita itu? Umat Islam seluruh sekali ke? Kerana Nabi SAW tidak bersabda kita orang-orang Mekah. Atau Nabi tak sebut orang Mekah dah. Atau kita orang-orang Arab. Tak sebut juga. Semua ini tidak benar bersaksikan mata kepada kita sendiri pun. Sekarang ni ramai orang Islam pandai baca menulis. Nabi menggalakkan baca menulis dah. Habis Nabi suruh dah. Bahkan peribadah tu. Hak mana kena tawil tu. Hak mana kena tawil tu. Nabi suruh tawanan tu untuk bebaskan dia dah. Dia kena, salah satu syarat dia kena mengajar anak-anak orang Madinah supaya pandai membaca menulis dah. Jadi begitulah keadaannya. Hadis berkenaan tidak boleh dijadikan sebagai penentu dan kata pemutus dalam perkara ini. Jadi kita tak boleh putus direct lah. Pada hadis ni la nahsabu wa la naktubu ni. Pada hadis tu menunjukkan seolah-olah Nabi tak pandai membaca menulis. Sedangkan maksudnya umat ni. Tapi mungkin maksudnya maksud umum lah. Kalau kita nak faham tak? Nak yang bunyi kita ni bukanlah pandai baca belakang Islam ni. Jadi kita tak bolehlah guna kaedah yang payah-payah. Jadi nak tentu tarikh hari bulan ni padan cukup lah. Kita kata tengok anak bulan dah. Jadi tengok anak bulan ni sama ada di Malaysia ke, di Arab ke, di Australia ke, di mana-mana pun. Anak bulan nampak belakang, nampak dengan mata kepala dah. Kalau guna tarikh Masihi, kita kata zaman dulu guna tarikh Masihi, guna pergerakan matahari tu dah. Pergerakan bumi mengelilingi matahari dia tu payah dah. 30, 31 dah, 28 macam mana nak kira dah. Benda tu nak hisap nak kena guna ilmu astronomi yang tinggi lah, ilmu falak yang tinggi lah. Jadi yang tu maksud Nabi ni. Jadi padalah kita orang Islam ni pada guna tarikh ni berdasarkan penentuan masa tarikh ni berdasarkan tengok anak bulan saja dah. Untuk seluruh tempat dah, untuk seluruh tempat. Memanglah ada kata guna tarikh Masihi ni kita pentingnya kita boleh tahu musim sejuk, musim bunga dia, terutama di kawasan utara, di kawasan selatan, di kawasan tengah-tengah khot istiwa ni tak suruh mana, tak berasa mana. Tapi di kawasan utara, di kawasan selatan ni perlu sangat tahu tarikh begitu tu tak. Sebenarnya kita tahu tarikh, tahu bulan tu supaya boleh mencangkakan musim sejuk, musim bunga, musim panas, musim seluruh. Jadi nak tahu benda gitu dah. Tapi hakikatnya tidak semua tempat perlu dan payah. Dia guna ilmu falak yang tinggi. Dan Yunani, tamadun Yunani guna ilmu ni pun berapa kali beki dah. Berapa kali beki kerana susah dah untuk menentukannya. Kiraannya salah berapa kali salah lah. Berapa tahun, berapa ratus tahun salah pun nak beki mula dah. Jadi nak suruh tepat bacaan dia tidak berapa tepat mana walaupun masa tu dah ada ilmu falak dalam tamadun Yunani ya.
Tak apalah nak ayat situ sebenarnya maksudnya, bukan nak cerita ni seluruh umat Islam tak baca. Dan tidak ada langsung di situ maksudnya Nabi tak pandai baca dan menulis ikut hadis tu dah. Hadis berkenaan tidak boleh dijadikan sebagai penentu dan kata pemutus dalam perkara ini. Hadis Ibnu Umar tersebutlah bagi penulis tidak patut jadikan sebagai penentu dan kata pemutus. Maksud ummi ni dengan maksud tak pandai nulis, tak pandai baca dalam perkara ini kerana beberapa sebab berikut. Pertama, walaupun ia sahih, ia hanya hadis ahad yang layak diletakkan di tempat yang sewajar dengannya. Bukan tolak dah. Ahli sunnah ni terima je hak. Cuma jangan lebih hak pula dah. Siapa kau serupa dengan hadis mutawatir ataupun serupa dengan Al-Quran. Tidak wajar kita menjadikannya sebagai penentu dan penghukum kepada Al-Quran yang mutawatir. Al-Quran yang mutawatir tidak seharusnya ditundukkan kepada hadis seperti ini yang kurang jelas maksudnya dah. Lihatlah riwayat mana sekalipun anda akan mendapati Al-Aswad bin Yazid dan bin Qais adalah madarnya paksinya dah. Hadis ni kalau kita tengok di segi mengaji hadis, dipanggil madar. Madar paksi hadis ni. Tengok sanad lain pun ada orang ni. Tengok sanad lain pun ada orang ni dah. Orang yang sama, Al-Aswad bin Yazid bin Qais. Anda tidak akan temui orang lain selain daripada beliau sahaja meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab hadis yang sahih berkenaan la naktubu wa la nahsabu. Dia mengambil hadis ini hanya daripada Sa'id bin Amr saja. Sa'id bin Amr pula hanya mengambilnya daripada Ibnu Umar sahaja. Itulah sebabnya hadis ini dikatakan ahad. Lihat misalnya berapa isnad di bawah ini bersama-sama hadisnya. Ini adalah riwayat Bukhari. Saya tak baca lah wabihi qala haddatsana dah. Waktu depan Maulana Asri baca lah pasal ada sanad. Saya tak ada sanad dah. Dan dia tidak ijazah ke sanad tu dah. Sebabnya dia kena ilmu alat tinggi dah. Tak apalah kita baca biasa. Haddatsana Adam haddatsana Syu'bah tu. Haddatsana Al-Aswad bin Qais. Haddatsana Sa'id bin Amr wa annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. Ini riwayat Bukhari. Jadi Al-Aswad bin Qais daripada Sa'id bin Amr daripada Ibnu Umar dah. Riwayat Muslim pula dah. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Haddatsana Gundar an Syu'bah tahwil dah. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام 30. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا من المهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكر للشهر الثاني و30. Jadi gitulah. Jadi sanad dia ada Al-Aswad bin Qais daripada Sa'id bin Amr bin As bin Sa'id daripada Ibnu Umar. Begitu juga riwayat Imam Ahmad. Tadi riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat Imam Ahmad pula telah mengemukakan hadis ini melalui 4 saluran, tetapi tetap daripada Al-Aswad bin Yazid bin Qais daripada Sa'id bin Amr daripada Ibnu Umar. Lihat sebagai contoh satu daripadanya. Haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah 'an Al-Aswad bin Qais sami'tu Sa'id bin Amr bin Sa'id yuhaddithu annahu sami'a ibn Umar yuhaddithu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatan ummiyatun لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام 30. Dah. Boring sikit lah pasal sanad ni dah. Letih kalau ngaji Maulana Asri pasal sanad pun letih dah. Terutama ilah ke apa. Dah letih. Kita mengaji dah kena sabarlah nak habis. Tapi nak habisnya tu ke ada orang ngaji hadis lah dah. Bagi orang kurang minat sangat, letih lah dah. Okey, yang tu riwayat Imam Ahmad. Ada yang sama Aswad bin Qais, Sa'id bin Amr bin Sa'id, lepas tu daripada Ibnu Umar sama juga dah. Ini pula riwayat Abu Daud. Yang keempat dah. Haddatsna Sulaiman bin Harb haddatsna Syu'bah 'an al-Aswad bin Qais 'an Sa'id bin Amr ya'ni ibn Sa'id bin As an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha wa khanasa Sulaiman bin usbu'ahu في الثالثة يعني 29 و30. Gitulah dah. Tu pun sama dia. Aswad bin Qais daripada Sa'id bin Amr daripada Ibnu Umar.
Ni pula riwayat Nasa'i dah. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا حتى ذكر 29. Yang ke F ni yang ke apa? Ke 4 ke 5 kena dah. Imam Baihaqi tadi riwayat Nasa'i, riwayat Baihaqi. Imam Baihaqi telah mengemukakan melalui 2 saluran riwayat. Dalam kedua-duanya terdapat 3 orang perawi takdi juga. Ini salah satu daripadanya. Akhbarna Abu Abdullah Al-Hafiz akhbarna Abdul Rahman bin Al-Hasan Al-Qadi hadatsana Ibrahim bin Al-Hasan hadatsana Adam hadatsana Syu'bah hadatsana Al-Aswad bin Qais qala sami'tu Sa'id bin Amr yaqulu sami'tu Abdullah bin Umar يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال هكذا وهكذا وهكذا وضم إبهامه يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29. Yang ke 4, 5, 7 ni. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah ni. حدثنا غندر عن شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقعد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. Nak cerita sanak ni lah. Jadi Aswad bin Qais daripada Sa'id bin Amr daripada Ibn Umar semua sama dah. Daripada berapa ni? 7 kitab ni. 7 kitab hadis ni besar ni. Sumber prima kita kata dah. Sama je sana. Yang kedua, poin yang kedua pula kenapa nak faham ummi ni tak sepatutnya faham buta huruf saja ni. Hadis Ibn Umar ini mubaham, samar dan tidaklah muhkam, tidak terang dan tegas maksudnya. Maksudnya bukan hadis tak sahih dah, nak ceritanya makna je tidak sama, mubaham dah. Kerana tidak jelas apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagai umat di dalam sabdanya itu. Semua umat Islamkah? Semua orang-orang umat Arabkah? Semua orang-orang Arab di zaman beliaukah? Atau siapa sebenarnya wala naktubu wala nahsabu dah. Wala nahsubu dah. Jadi siapa sebenarnya dah? Kalau dikatakan semua Islam, jelas sekali ia bercanggah dengan kenyataan. Ramai orang Islam boleh baca ni. Bahkan Nabi menggalakkan baca dah. Begitu juga kalau dikatakan semua orang Arab, kalau dikatakan semua orang Arab di zaman beliau juga tidak masuk akal juga. Kerana di zaman jahiliyah lagi sudah ramai orang yang tahu membaca dan menulis. Nabi tu pelik jadi mukjizat kerana tak pandai baca ni, tiba-tiba tahu boleh mukjizat dah. Kalau tidak, apakah artinya menggantungkan syair-syair terpilih di perkarangan Kaabah? Kalau orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu butuh huruf semuanya, untuk apakah as-sab'ul mu'allaqat dan lainnya digantungkan di perkarangan Kaabah? Siapa akan membacanya dan menilainya sekiranya mereka semua atau kebanyakan mereka butuh huruf? Ibn Faris, yakni Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, meninggal 395 Hijrah. Di dalam kitabnya As-Sahibi fi Fiqh Al-Lughah menentang keras orang-orang yang berpendapat bahawa orang-orang Arab di zaman Rasulullah SAW itu semua mereka atau kebanyakan mereka butuh huruf. Yalah apa dah. Dia ulama besar dah. Kitab dia Fiqh Al-Lughah tu dah. Jadi Ibn Faris ni kebenaran kata orang Arab ni butuh huruf. Tak betul dia kata dah. Ramai orang pandai baca dah. Beri hujah dia dah. Beliau mengemukakan ribuan nama para sahabat dalam kalangan musyrikin Arab yang bukan sekadar celik huruf, malah mereka juga mahir dan pelbagai bidang ilmu dan kesenian. Dia sebut 1000 orang sahabat Nabi dan juga musyrikin Arab . Di akhirnya beliau menulis wa mal arabu fi qadimiz zaman illa ka nahnu al-yawma fama kullun ya'riful kitabah wal khatt wal qiraah. Maksud orang-orang Arab di zaman dahulu itu sama seperti kita hari ini juga. Orang ni pandai baca, zaman Nabi pun pandai baca ramai dah. Tidak semua kita pandai membaca menulis berpendidikan dah. Mereka juga begitu, tapi bila ramai pandai baca, ada juga ramai juga tak pandai baca, gitulah dah. Lihat Ibn Faris As-Sahibi fi Fiqh Al-Lughah juzuk ke-8 muka surat sebelah.
Terus jawab Ali Musfassal fi Tarikh al-Arab qabla al-Islam jilid ke-17 muka surat 43. Hujah ketiga, adakah dengan sebab Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kita adalah umat ummi, kita tidak pandai menulis dan mengira, anda patut terus menyimpulkan baginda SAW juga seorang buta huruf dan buta angka? Dia kata kami dah, maksudnya Nabi juga tekah lah. Semata-mata kerana baginda menggunakan perkataan kita, maksudnya termasuk Nabi dah. Kalau begitu, apabila anda mendengar seorang kaya bercerita tentang seorang kawannya yang juga kaya, di hadapan sekumpulan orang yang mana sebilangan kecil daripada mereka terdiri daripada orang miskin dan tidak berada, katanya, kawan saya itu goyang kaki saja. Lainlah cerita dia, berapa pendapatan hariannya? RM2,000 sekurang-kurangnya dah. Tiap-tiap hari dia boleh 2,000 dah. Kalau kita buat seperti dia, kebululah jawabnya. Sudah tentulah anda menyimpulkan orang kaya yang bercerita itu sebenarnya miskin, seperti kita juga. Kerana dia telah menggunakan perkataan kita dalam ceritanya tadi. Dia guna kita, padahal dia ni nak ajak cerita sebahagian daripada dia je dah. Tidak semua ni. Ramah hak kaya tu. Ada seorang dua orang sesak ni. Miskin. Padahal orang yang mengerti seni bahasa ilmu balaghah tidak pula menyimpulkan sebegitu. Justru baginya seorang yang bercakap itu ada kalanya menggunakan perkataan kita dengan maksud merendahkan diri. Termasuk dah. Nabi pun sebut kita umatnya tu, maksudnya Nabi nak seolah kita ni termasuk orang nak cerita ada umat dia tak pandai baca, gitulah dah. Dia kalangan umat Nabi Muhammad ni. Bukan nak cerita kita semua sekali kan. Merendahkan diri dah. Tak boleh susah umat dia, nak kira secara falak yang nak kira susah-susah ni. Pada tengok anak boleh tahu dah tarikh ni. Menjaga hati orang yang di hadapan cakap dah menyatakan kemesraannya dengan mereka dan sebagainya. Begitulah juga sepatutnya sabda Rasulullah SAW itu ada difahami. Itulah gunanya ada bahasa iltifat, tajrid dan sebagainya. Ada istilah bahasa ni, iltifat, tajrid dan sebagainya untuk dalam makna macam balaghah lah. Kita sebut kita bukan maksudnya kita sungguh dah. Gitulah. Kiyah macam gitu lebih kurang dah. Hujah keempat, kalau anda tetap berkeras mengatakan Rasulullah SAW juga termasuk dalam sabdaannya itu, Rasulullah SAW juga tidak pandai menulis dan mengira, maka penulis akan berkata, seolah-olahnya anda mengatakan Allah tersilap kerana menurunkan ayat-ayat di bawah ini kepada nabinya yang buta angka dah. Nabi pun dari Quran pun ada sebut angka-angka dah. Pernah tahu. Ada istilah angka-angka dalam Quran dah. Kalau Nabi tak tinggi ke, tak kerti baca, tak tinggi ke, macam mana Nabi nak istilah 1, 2, 3 ke apa dah. Dalam Quran ada sebut qul huwallahu ahad, bermaksud katakan Allah itu esa satu. Surah Ikhlas ayat 1. Di sini perkataan satu dalam bahasa Arab digunakan untuk muzakkar dah. Yang kedua, ihdat ta'ifataini, bermaksud salah satu dari dua golongan musuh. Surah Al-Anfal ayat 7. Perkataan ihda digunakan untuk satu makna. Ada bahasa Arab nombor lah tu. Yang ketiga, perkataan dua yang digunakan untuk muzakkar, isnani zawa adli minkum, bermaksud dua orang lelaki yang ada di kalangan kamu. Surah Al-Maidah ayat 106. Yang keempat, perkataan dua yang digunakan untuk muannas, fa in kana tasnataini, bermaksud kalau saudara perempuan itu dua orang. Surah An-Nisa ayat 107. Lepas tu yang kelima, salah satu quru, bermaksud 3 kali suci atau 3 kali hid. Surah Al-Baqarah ayat 227. Perkataan tiga untuk muzakkar lah. Dia kata salah satu quru untuk benda muzakkar lah. Yang keenamnya, fi zulumatin salas, bermaksud dalam 3 kegelapan. Surah Az-Zumar ayat 6. Perkataan 3 untuk muannas juga lah. Lepas tu yang ke 7, arba'atu minat tayr, bermaksud 4 ekor burung. Surah Al-Baqarah ayat 260, 4 untuk muzakkar. Arba'atu minat tayr. Lepas tu yang ke berapa ni? 5, 7. Yang ke-8, arba'u syahadatin billah, bermaksud 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Surah An-Nur ayat ke-6, 4 untuk muannas. Yang ke-9, wa yaquluna khamsatun, bermaksud ada orang berkata ini Ashabul Kahfi itu 5 orang. Surah Al-Kahfi ada 5 untuk muzakkar. Sadisahum kalbuhum, yang ke-10 dia, bermaksud yang ke-6-nya ialah anjing mereka. 6 dalam bentuk sifat muzakkar. Pertama, bahasa Arab ni bukan sekadar nombor saja. Nak bila ngira tak ngira dah. Dia bahasa Arab ni payah pula, dia ada kaedah pula
Untuk muzakkar lain, untuk muannas lain dah. Untuk lelaki lain, untuk perempuan lain dah. Lepas tu 10 yang kesebelahnya wa yaqulun sab'atu thaminuhum kalbuhum. Bermaksud dah ada orang berkata Ashabul Kahfi itu 7 orang. Yang ke-8-nya ialah anjing mereka. Surah Kahfi ada 2. 8 dalam bentuk sifat muzakkar. Yang ke-12 thamaniyatu azwaj, bermaksud 8 pasang binatang ternakan. Surah An-An'am ayat 43, 8 untuk muzakkar. Banyak lagi ni. Terbaca tadi dah, cepat-cepat ni. Yang ke-13 Thamani hujaj, bermaksud 8 tahun. Surah Al-Qasas ayat 7, 8 untuk muannasnya. Yang ke Toko ayat ada. Okey, kau baca. Yang seterusnya tis'atu rahtin, bermaksud 9 qabilah. Surah An-Naml ayat 48. 9 untuk muzakkar. Yang seterusnya wasdadu tis'an, bermaksud dan mereka menambah lagi 9. Surah Al-Kahfi ayat 25, 9 untuk muannas. Seterusnya falahu asyru amsalihha, bermaksud maka baginya pahala 10 kali ganda amalnya. Surah An-An'am ayat 160, 10 untuk muzakkar. Yang seterusnya tilka asyaratun kamilah, bermaksud inilah 10 hari yang sempurna. Surah Al-Baqarah ayat 109, 10 untuk muannas. Yang seterusnya ahada asyara kaukaban, bermaksud 11 bintang. Surah Yusuf ayat 4, 11 untuk muzakkar. Yang ke seterusnya 12 dan isnata asyrata aina, bermaksud 12 mata air. Surah Al-Baqarah ayat 120. Lihatlah penggunaan bilangan dalam Quran. Dari nombor 1 sampai nombor 12 tak untuk kedua-dua jantina, muzakkar dan muannah ada lain lah. Muzakkar lain, muannah lain, 3 lelaki 3 perempuan je lain lah. Jadi kena pandang ngira dulu, lepas tu kena pandang ngira, kena pandang ada bahasa Arab pula dah. Yang seterusnya alihati sa'ata asyar, yang bermaksud pengawal dan penjaganya adalah 19 malaikat. 19 malaikat ada sebut dalam Quran dah. Semanda siap 30 Nabi tak mana bila kau dah. Yang seterusnya musanna wa thalathu wa ruba', masna wa thalathu wa ruba', bermaksud 22, 33 dan 44 dah. Surah An-Nisa ayat 3 dah. Lepas tu iyyakum minkum 20, bermaksud sekiranya ada di antara kamu 20 orang. Surah Anfal ayat 65. Wa hamlahu wa fisaluhu 30 syahra, bermaksud sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. 30 pula kiraan dah. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Fa walau 40 sanah, bermaksud dan umurnya sampai 40 tahun. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Seterusnya fala bisafihim alfasnatin illa 50 'ama, bermaksud maka tinggal dalam mereka 1000 tahun kurang 50 tahun dah. 50 tahun tentang Nabi Nuh nah. Surah Al-Ankabut ayat 14. Seterusnya sitina miskinan, bermaksud 60 orang miskin. Surah Al-Mujadilah ayat 4. Seterusnya sama ni jaldatan, bermaksud 80 sebatai. Surah An-Nur ayat 40. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan, bermaksud dia mempunyai 99 ekor kambing betina dah. Surah Sa ayat 3. Mi'atu amin, bermaksud 100 tahun. Surah Al-Baqarah ayat 259. Ya ghadibu mi'ataini, bermaksud dapat mengalahkan 200 orang musuh. Surah Al-Anfal ayat 60. Salatu mi'atas ini, bermaksud 300 tahun. Surah Al-Kahfi ayat 25. Iyyakum minkum alfun, bermaksud sekiranya ada di antara kamu 1000 orang. Surah Al-Anfal ayat 6. Yaqlibul alfain, bermaksud dapat mengalahkan 2000 orang. Surah Al-Anfal ayat 6. Bisalasati alafi minal malaikah, bermaksud dengan 3000 malaikat. Surah Ali Imran ayat 124. Bi khamsati alafi minal malaikah, bermaksud dengan 50,000 malaikat. Ayat surah Al-Imran ayat 105. Khamsina alfasanah, bermaksud 50,000 tahun. Surah Al-Ma'arij ayat 4. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun, bermaksud dan kami utuskan dia Nabi Yunus kepada 100,000 orang atau lebih. Surah As-Saffat ayat 147. Falahunna thulutsa ma tarak, bermaksud mereka mendapat 2/3 peninggalannya. Surah An-Nisa ayat 11. Likulli wahidin minhum as-sudusu mimma tarak, bermaksud setiap orang daripada 2 ibu bapa mendapat 1/6 daripada peninggalannya. Surah An-Nisa ayat 11. Jadi siapa ke faraid ni payah ni. Ada nak ngira melibatkan matematik lah ni. Pecah payah nak ngira dah. Kalau Nabi tak pandai ngira macam mana? Betul kalau Nabi tak pandai ngira dah. Seterusnya falakumur rubu' mimma tarakna, bermaksud kamu berhak mendapat 1/4 daripada peninggalan mereka, yakni isteri-isterimu. Surah An-Nisa ayat 11. Falahunna thumnu mimma taraktum, bermaksud mereka isteri-isterimu berhak mendapat 1/8 daripada peninggalanmu para suami. Surah An-Nisa 12. Jadi faraid ni Nabi pun bisa juga. Walaupun diturunkan ilmu dia pada sahabat lain.
Apa dia? Huzaifah, siapa dia sahabat? Ada sahabat yang hebat, Faraid dah. Tapi bila-bila begitu pun kena faham bahawa Nabi hebat lagi dah. Faraid dah. Ilmu dia tentu pada sahabat dah. Jadi tak betul Nabi tak nak ngira. Ngira apa pandai baca lagi mudah nah. Kalau apa dengan mukjizat. Cuma Nabi mula tak boleh baca tu, tiba-tiba pandai baca tu lah mukjizat, bukan tak pandai terus nah. Okay, akibat buruk daripada mempercayai Nabi SAW tidak tahu membaca, menulis dan mengira. Apakah anda fikir Rasulullah SAW tidak faham apa-apa ketika baginda SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, "Sum min asy-syahri thalathata ayyamin fa inna hasanata bi 'ashri amsalha wa dhalika mithlu siyamid dahr." Bermaksud berpuasalah engkau 30 hari. 3 hari dalam setiap bulan, 3 hari dalam setiap bulan. Thalathata ayyamin. Nah, asy-syahri thalathata ayyamin. 3 hari setiap bulan. Sesungguhnya satu kebajikan digandakan dengan 10 kali ganda dan ia seperti puasa sepanjang tahun juga. Tadi 3 darab 10, 30. Sebulan dah. Kalau tiap-tiap bulan darablah 10 bulan 300 hari dah. Jadi 300 tu kali 10. Kalau darab 12 360. Jadi setahun lah dah. Demikian juga dengan sabda Rasulullah SAW berikut, "Man shama Ramadana wa atba'ahu bi sittin min Syawalin kana kasiyamid dahri." Bermaksud sesiapa berpuasa di bulan Ramadan dan ia disusuli dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu dikira sudah seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lainnya. Jadi Nabi pandai baca dah, boleh mengira pandai dah. Puasa 6 hari darat dengan 10, 60. Puasa Ramadan tu darat dengan 30 darat 10, 300. 300 campur 60 dia 360. Setahun lah jadinya. Tu Nabi kata seperti puasa sepanjang tahun. Nabi pandai mengira dia. Bijak kira Nabi pun dah. Kalau satu kebajikan diganda 10, sudah tentulah puasa satu bulan Ramadan yang terdiri daripada 30 hari itu sama dengan 300 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal pula menyamai 60 hari dah. Ni darat 10, 60 hari. Bukankah mengikut bulan Qamari boleh, inilah kita tengok Qamariyah ni. Satu tahun terdiri pada 360 hari. Maksimumnya 360 hari dah. Jadi tepat sekali sabda Rasulullah SAW itu. Soalnya keadaan apakah yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menentukan puasa sepanjang bulan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal? Sama seperti bulan sepanjang tahun. Dan menggunakan kira lah pandang ngira dah. Banyak lagi sebenarnya dalil tentang bilangan dan angka-angka yang dalam Quran dan dalam hadis. Cuba fikirlah. Kita kena mikir. Dengar Ketua Guru cerita kat Umi ni betul huruf pada hak tu dah. Cuba fikir dah. Bagaimana kalau Nabi SAW itu memang buta angka dan tidak tahu mengira sungguh? Apakah beliau akan memahami apa itu bilangan gandaan, darat-darat, bilangan pecahan lagi payah dah. Bilangan bulat, bilangan puluhan, ratusan ribuan kali campur tolak bahagi dan sebagainya. Atau anda menganggap Rasulullah SAW tidak mengerti apa-apa yang disabdakan oleh beliau sendiri. Nabi sebut tu benda Nabi tak kerti ke sekarang. Betul tak? Bagaimana pula Rasulullah SAW akan melaksanakan pembahagian pesaka? Harta pesaka ni faraid ni matematik. Kalau tak kerti matematik payah. Kalau baginda tidak tahu apa itu 1/8, 1/4, 2/3 dan sebagainya. Penggunaan bilangan dalam bahasa Arab lebih rumit berbanding bahasa-bahasa lain. Dahlah bilangan dia ada kaedah muzakkar muannas. Kerana ia mengambil kira muzakkar dan muannasnya sesuatu yang dibilang. Fahamkah agaknya seorang yang buta huruf dan buta angka tentang perbezaan pada bilangan yang digunakannya semata-mata kerana berbezanya apa yang dibilang daripada segi jantinanya. Nabi ni jantina pun tak salah betul Nabi ikut kaedah bahasa Arab. Nabi mana Nabi pandang baca pandang ngira. Jika dikatakan maksud Nabi SAW dengan sabdanya itu bukanlah menafikan langsung kebolehan menulis dan mengira beliau sendiri serta umatnya. Maksud beliau SAW cuma menafikan kemahiran dan kepakaran dalam tulisan dan matematik saja. Jawapannya ialah karut semua tu, ngarut dah. Bukan Nabi nafi kemahiran. Cuma Nabi nafi kemahiran yang pakar. Nabi bukan mahir sungguh dan bukan pakar matematik. Syekh Maulana Asri kata karut ngarut ni doa lalu dah. Kerana kalau kemahiran dan kepakaran yang sebenarnya dinafikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berkenaan, maka itu tidak khusus lagi dengan beliau, umat Islam dan umat Arab. Pasal dalam hadis itu ummatun ummiyatun. Jadi umat dia, bukan Nabi dia. Kerana bukan Islam dan bukan Arab juga begitu dah. Kalau tak mahir ni seluruh dah. Jadi Nabi tidak menafik kalau bercerita pasal Nabi dan wala naktubu wala nahsabu tapi cerita pasal ummatun ummiyatun, umat Nabi yang tidak pandai baca. Bukan umat Nabi semua tak pandai baca. Bukan Nabi sendiri dan bukan umat Nabi buta huruf dan buta angka, bukan. Ia disabdakan beliau SAW hanya dalam konteks tertentu sahaja dah. Benda yang nak cerita dah.
Asbabul wurud tu, nak cerita pasal apa dah. Dan melibatkan segelintir umatnya sahaja. Nabi nak jaga umat ni dah. Kita bukan Nabi. Kita ni sebahagian daripada hak duduk dekat Nabi tu ada hak tak pandai baca sungguh, hak lemah matematik ke apa. Kalau tentu tarikh guna kaedah falak untuk macam tahu Masihi payahlah dah. Ditinjau dari sudut ilmu balaghah, dapatlah dikatakan Rasulullah SAW sebenarnya telah menggunakan majaz mursal, panggil dia. Ini ilmu balaghah lah. Majaz mursal dalam sabdaannya itu. Baginda SAW menyebutkan umat. Pada zahirnya ia merangkumi semua umat, tapi hakikat yang dimaksudkan beliau SAW ialah sebahagian atau segelintir daripada umatnya sahaja. Kaedah majaz mursal yang digunakan di sini ialah yang disebut adalah semua keseluruhan sesuatu, tetapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah sebahagian daripadanya sahaja. Min babi itlaqil kulli wa iradatul juz'i. Ini kaedah majaz mursal. Kalau kita baca Fathul Bari ke apa, ya banyak kaedah mantik, balaghah ke apa ni dah. Kita tengok kalau Sahih Muslim tu kurang sikit dah. Pasal Imam Muslim tolak mantik. Tapi kalau kita tengok kitab syarah-syarah hadis lain, kalau ulama ustaz tu tak belajar ilmu mantik ke apa dah, dah macam mana, jadi payah nak faham lah syarah-syarah hadis dah. Ni jadi macam kaedah balaghah dan juga kaedah mantik dah. Di sekarang ni ia guna kaedah min babi itlaqil kulli wa iradatul juz'i. Jadi dia sebutnya semua keseluruhan tapi maksudnya sebahagian. Kita selalu dengar orang berkata, saya telah baca Quran pagi ini. Kalau anda menganggap dia telah membaca semua sekali Quran dari awal hingga ke akhirnya, itu menunjukkan anda memang seorang yang betul bendo dah. Betul bendo macam betul pesodek lah kata bahasa Kelantan dah. Tidak salah dia berkata begitu, sedangkan maksudnya ialah membaca satu juzuk Al-Quran saja atau berapa surah daripadanya sahaja. Jadi berarti orang itu telah menggunakan kaedah majaz mursal tadi mungkin tanpa disedarinya. Pagi tadi baca Quran ni. Baca Quran bukan satu Quran penuh, tapi sebahagian daripada Quran. Konteks sebenar suatu hadis Rasulullah SAW perlu sekali diketahui. Konteks sebenar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas ialah menyatakan bahawa pelaksanaan ibadah puasa, sembahyang dan sebagainya dalam Islam tidaklah sukar. Itu konteksnya. Ia dapat dilaksanakan dengan baik oleh sesiapa sahaja pun yang hendak melakukannya. Nak sembahyang mudah, nak puasa mudah, nak zakat mudah ke apa. Berdasarkan bolehnya tengok dengan mata kepala. Tak payah guna alat canggih-canggih. Seorang yang buta huruf dan buta angka sekalipun dapat melaksanakannya tanpa tahu membaca, menulis dan mengira sekalipun. Dia boleh nak tahu bila waktu sembahyang, tengok baca-baca lah. Nak tahu berpuasa ni ataupun raya ke nak haji ke apa guna, tengok nak boleh lah. Pendek kata, umat Islam tidak perlulah pandai ilmu falak yang mendalam atau ilmu hay'ah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tak perlulah canggih-canggih ilmu dah. Untuk mengetahui masa sembahyang, mereka hanya perlu melihat pergerakan matahari. Bayanglah, kalau sudah tergelincir matahari, masuklah waktu zuhur. Apabila terbenam matahari, masuklah pula waktu maghrib. Dan begitulah seterusnya. Untuk mengetahui hari dan bulan, lihat saja perjalanan bulan di langit. Dari 1 hari bulan hingga ke 30 hari bulan atau 29 hari bulan, semua orang dapat melihatnya. Tak kira lah tua, muda, lelaki, perempuan, jahil, alim, buta huruf, celik huruf, buta angka, celik angka, berdeka, sahaya, miskin, kaya dan lain-lain. Semuanya nampak boleh dengan terang. Sebagai contoh, umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Satu bulan ada kalanya terdiri daripada 29 hari. Ada kalanya pula terdiri daripada 30 hari. Mereka tidak perlu bergantung kepada ahli falak, ahli matematik dan sastrawan. Telah menentukan masa dan waktu mereka beribadah. Khususnya puasa, mereka sendiri dapat menentukannya sendiri berdasarkan panduan mudah yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu. Bagi penulis, inilah sebenarnya maksud Rasulullah SAW di sebalik sabdaan beliau SAW itu. Bukan nak cerita Nabi tak pandai baca, umat dia tak pandai baca, tapi nak cerita pasal nak suruh mudah. Agama ni dia mudah, perlaksanaan mudah. Kalau payah-payah tu, walaupun ada kata muktamad, ada kata muktamad deh, mati kutu dah, serangga mati ni dah kira najis tak najis deh. Kau terasa jauh daripada ruh agama yang asal dah. Pasal keadaan agama ni mempermudahkan. Okay, lepas tu inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyhuru hakadha wa hakadha, yakni marratan 29 wa marratan 30. Bermaksud sungguhnya kita adalah umat yang ummi. Kita tidak pandai menulis dan tidak pandai mengira bulan itu begini dan begini. Maksud beliau Islam ialah kadang-kadang bulan itu 29 hari dan kadang-kadang pula 30 hari. Melalui sabdaan begini, Rasulullah SAW seolah-olahnya menyatakan satu hakikat yang realiti yang tidak dapat dinafikan, bahawa tentu ada di kalangan umat Islam yang jumlahnya sebesar ini segolongan atau segelintir orang yang tidak tahu membaca, menulis dan mengira. Siapa tak kerti baca nulis maksudnya bodoh setahu mana orang Islam pun dah. Tak kerti setahu mana pun.
nak tahu waktu semaya, tengok matahari. Nak tahu, sekadar nak tahu bila puasa, bila boleh raya, bila pergi haji ke apa, sekadar tengok bulan dah. Tak perlu pandang ngira menulis pun tak apa dah. Tetapi mereka juga tidak akan mengalami kesukaran dalam melaksanakan ibadah itu untuk oleh agama lantaran mudahnya dan sederhananya ajaran agama Islam itu. Orang-orang yang buta huruf dan buta angka juga dapat mengetahuinya dan menentukan bilangan bulan puasa bermula dan berakhir misalnya semata-mata berpandukan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Ia sama sekali tidak bermaksud menganjurkan umat Islam agar selesa dengan keadaan buta huruf dan buta angka. Mungkin Nabi nak suruh kita untuk mengaji pada buta huruf, buta angka gitu kan. Tapi tidak di situ, maksudnya untuk memudahkan segolongan umat Islam yang tidak akses internet, akses kemahiran itu kurang, jadi dia pada tengok anak bola gitulah. Tidak juga ia menafikan kepentingan ilmu falak, haiah matematik, kesusastraan dan lainnya dalam kehidupan umat Islam. Ilmu-ilmu itu tetap diperlukan oleh semua manusia, tidak kira apakah bangsa dan agamanya. Jadi untuk semua perbincangan di atas, lihatlah juga kitab Fathul Bari jilid ke-7 muka surat 503-504. Ingat dah Imam Ibn Hajar Asqalani pun condong dia kepada pendapat kata Nabi ni sebenarnya boleh membaca dan menulis bila turunnya ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rujuk juga Umdatul Qari jilid ke-13 muka surat 276 hingga 277. Rujuk juga Takmilah Fathul Mulhim jilid ke-9 muka surat 149. Dan rujuk juga Ijazul Quran wa Ikhtilaf Al-Qiraat muka surat 398 hingga 432. Tu kitab-kitab yang boleh dirujuk dalam bab Nabi ni buta huruf ke sampai wafat ke, ataupun sebenarnya Nabi telah boleh membaca menulis apabila turunnya ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah perbincangan kita panjang. Hak lain tu bincang kedua. Pemain ni dah padai kot. Wallahu a'lam lah, setakat itu saja. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.